Tajuk utama 29 Safar 17 Oktober 2020, ribut 15 minit bikin bumbung tercabut. Juga makan dalam air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Ahli Hijrah malam ini bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim. Lebih 80 rumah di 11 kampung sekitar Mukim Buloh Gading dan Seberang Takir dekat Kuala Nerus mengalami kerosakan akibat ribut malam tadi. Dan ribut yang berlaku selama 15 minit itu telah membawa angin lintang, membadai rumah sekaligus mengakibatkan kerugian hampir RM200,000. Menurut mangsa dari kampung Banggol Donas, Kamaruddin muda 50 tahun, dia terkejut melihat dapur dan bilik air ranap ditimpa pokok getah dan kelapa selepas pulang ke rumah pada jam 12.30 malam. Sebelum itu, dia tiada di rumah kerana bersama penduduk lain bergotong royong membersihkan pokok tumbang di atas jalan raya sekitar kampungnya. Tambahnya, kerugian yang dialami dianggarkan kira-kira RM11,000 berikutan bahagian bumbung dapur dan kayu rumahnya ranap teruk. Macam depan rumah saya tu memang pokok pun tak bergoyang. Cuma laluan saja dengan kuat lebih kurang 10 minit saja angin tu. Kalau ikut orang kampung kata dia panggil kepala angin. Dia datang sekejap aje dengan macam kepulang asap mari. Seorang lagi mangsa, Intan Masyitah Amiruddin 39 tahun berkata, dia, suami dan dua anaknya bergegas keluar dari rumah bagi menyelamatkan diri ketika kejadian ribut itu. Dia yang tinggal di kampung Teluk Ketapang Paya berkata, atap di bahagian ruang tamu dan bilik tidur diterbangkan angin dan sebahagian perabot serta alat elektrik juga rosak. Gegar habis pokok kocok. Jadinya saya tengok rumah pun teruk Jadi macam gegar rumah. Saya masuk bilik tengok air bercucurang dah. Jadi atap tu memang cabut dah lah sebab kuat sangat. Jadi saya pun debur. Saya pun ambil beg kata mari kita lari. Bawa anak ni takut jatuh atas kepala dia. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Buloh Gading Rizwan Hashim berkata pihaknya dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah melakukan tinjauan ke atas penduduk terjejas. 70 buah rumah, maknanya kalau kita kata dalam 3,000 dalam sebuah rumah, maknanya lebih kurang 200,000 lah. Dan kita jangka insya-Allah dalam minggu ni kita boleh selesai. Turut hadir bersamanya Setiausaha Politik Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Muhammad Kamal Nazmi Kamaruddin. Tambah Rizwan lagi, pada September tahun lepas sebanyak 150 buah rumah dibadai ribut dan pada tahun 2018 sebanyak 500 buah rumah yang rosak akibat ribut. Di Sabah, sebahagian bumbung pasar Pekan Putatan ranap di badai angin kencang malam tadi dan peniaga terpaksa memasang kanopi di tepi kawasan letak kenderaan pasar untuk meletak sayuran dan pelbagai barang jualan lain. Hanya peniaga ikan masih menggunakan pasar dihaskan kerana bangunannya berasingan dengan pasar sayur dan tidak terjejas dalam kejadian angin kencang malam tadi. Dalam kejadian jam 9.15 malam tadi, sebahagian bumbung pasar Putatan mengalami kerosakan teruk dan runtuh menghempap gerai jualan. Bagaimanapun, tiada laporan kemalangan memandangkan pasar ditutup awal pada jam 2 petang berikutan pelaksanaan PKPB. Pembukaan kanopi sementara itu melegakan orang ramai khususnya penduduk di sekitar pekan tersebut untuk mendapatkan barangan keperluan harian sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pengguna berharap kerajaan mempercepatkan pembaikan bangunan pasar yang rosak itu supaya peniaga dapat kembali beroperasi dengan selesa. Fenomena air pasang besar yang berlaku sejak semalam menyebabkan kawasan Kuala Kedah ditenggelami air dan tinjauan di sekitar pekan ini mendapati kawasan berhampiran jeti Kuala Kedah mula dinaiki air, malah kawasan pelantar ikan di kampung seberang kota turut digenangi air laut setinggi 0.3 hingga 1 meter.
Bagi peniaga kedai makan gulai Temenung, Samihah Fitriah Mat Nur, 28 tahun, air naik bermula jam 11.30 pagi dengan begitu pantas. Nasib baik barangan serta makanan diletakkan di tempat yang tinggi bagi mengelak ianya ditenggelami air. Air pasar ni selalu naik bulan apa ada bulan Melayu lah. Melayu macam awal bulan, awal bulan Melayu, akhir bulan Melayu. Kalau macam perniagaan ni kuranglah sikit orang nak mai sebab air dah pasang kan. Tapi orang mai juga. Orang masuk juga kalau orang makan kan. Sementara itu, bagi pengunjung, Norazila Muhammad Said, 38 tahun, pada mulanya dia agak terkejut dan takut kerana tidak sampai 5 minit air naik sehingga mencecah paras betis. Bagaimanapun katanya, ini merupakan pengalaman merasai kenikmatan makan di dalam air laut pasang. Seronok jugalah kan, walaupun first time rasa kena ayam macam ni kan. Memang dari awal tu memang duk nampak lah ayam tu dia slow-slow kan. Pengalaman baru lah. Tak takut, cuma duk fikir takut kasut basah. Betul lah. Nak keluar jalan ni ikut silap langkah-langkah lah. Betul lah, lain tak ada apa. Okey, pengalaman dapat makan seafood dekat dalam air ni macam mana? Tak gaduh tempat lain. Kadang kita duk tengok orang duk makan dekat dalam sungai apa kan. Ni tepi laut duk makan atas ayak. Kelia balik. Fenomena air pasang ini berlaku ekoran perubahan monsun timur laut yang berlaku pada Oktober hingga November. Ia juga menyebabkan kawasan Kuala Kedah dinaiki air. Polis selesai mengambil keterangan daripada mangsa keracunan gas karbon monoksida yang selamat dalam kejadian di sebuah stesen minyak dekat Permatang Pauh bulan lalu. Ketua Polis Berang Perai Tengah Assistant Commissioner Syafiee Abdul Samad berkata pihaknya menemu bual Nur Akilah Muhammad Safwan, 21 tahun, sejurus dia dibenarkan keluar daripada ward di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada minggu lalu. ACP Syafiee berkata berdasarkan keterangan yang diberikan, Nur Akilah memberitahu pada hari kejadian dia serta 3 lagi mangsa termasuk kembarnya berhenti di stesen minyak tersebut untuk berehat. Mereka yang kelaparan sempat membeli makanan di kedai stesen minyak dan makan sebelum kesemuanya tertidur di dalam kenderaan dalam keadaan enjin kereta masih hidup manakala cermin tertutup rapat. Selepas itu, Nur Akilah memberitahu sudah tidak mengetahui apa yang berlaku dan hanya tersedar ketika berada di hospital. Nur Akilah kini semakin pulih dan boleh menerima hakikat tentang kematian kembar dan rakan-rakannya itu. Pada 16 September lalu, 3 daripada 4 pelajar kolej yang sedang menunggu hari convocation maut akibat terhidu gas karbon monoksida setelah tertidur di dalam kereta. 3 mangsa yang maut ialah Sharifah Farisha Said Fatih, Ayuni Syazwani Syabri dan Nur Adilah Muhammad Safwan, masing-masing berusia 21 tahun. Dalam kejadian yang sedari kira-kira jam 1.40 pagi itu, semua mereka ditemukan tidak sedarkan diri di dalam kereta yang enjinnya tidak dimatikan di stesen minyak berkenaan. Kesemua mangsa dipercayai singgah ke stesen minyak itu untuk berehat ketika dalam perjalanan pulang ke rumah mereka di Kedah selepas bercuti di Pulau Jerejak, Pulau Pinang. Baik, selepas ini ada apa dengan kasih penyala? Kes baru positif COVID-19 hari ini melonjak kepada 869 kes, iaitu paling tinggi pernah direkodkan sejak virus itu tersebar negara ini. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata semua kes terbabit membabitkan penularan tempatan. Negeri Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 451 kes bersamaan dengan 51.9%. Manakala negeri-negeri di Lembah Kelang pula merangkumi 20.3% daripada jumlah keseluruhan kes, iaitu negeri Selangor mencatatkan 159 kes. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 15 kes dan wilayah Persekutuan Putrajaya 2 kes. Kesemua negeri-negeri ini adalah dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Sehingga kini angka keseluruhan kes COVID-19 di negara ini menghampiri angka 20,000 kes.
Dalam pada itu, 5 lagi kluster baru dikesan di Selangor, Kuala Lumpur, Terengganu dan Sabah dalam tempoh 24 jam. Ia dikenali sebagai kluster Teduh, Menara, Keladi, Sentral dan Bah Bembam. Sementara itu, 4 lagi kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif korban COVID-19 kepada 180 orang. Baik, peniaga yang menaiki kenderaan melebihi 2 orang di kawasan PKP bersyarat perlu mendapatkan surat kebenaran perjalanan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tindakan itu perlu diambil bagi mengelak dikenakan kompaun. Pihak Polis Diraja Malaysia menasihatkan mana-mana individu yang terlibat di dalam perniagaan seperti ini yang keperluannya melebihi daripada melebihi daripada 2 orang di dalam kenderaan, mereka perlu melaporkan kepada pihak polis untuk mendapatkan surat kebenaran perjalanan supaya tidak timbul perkara yang saya sebutkan tadi, iaitu akhirnya dikompaun oleh pihak polis. Beliau berkata demikian dalam sidang media hariannya yang mengulas perkara berkenaan selepas ada kes peniaga yang menaiki kereta 4 orang termasuk pemandu daripada keluarga yang sama keluar berniaga telah dikompaun oleh polis. Baik, Tabung Baitulmal Sarawak atau TBS adalah sebuah organisasi yang berperanan dan tanggungjawab dalam pengurusan zakat, wakaf dan sedekah di Sarawak. Dan ia juga bertindak sebagai ejen pelengkap pada kerajaan negeri khususnya berkaitan keperluan ummah selaras dengan matlamat untuk membangunkan ekonomi orang Islam. Dan perkara itu turut diterjemahkan melalui program Kasih Kenyalang yang menyantuni nasib umat Islam negeri berkenaan yang memerlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan. Jadi bagi memperincikan mengenainya di talian Skype ketika ini adalah Pengurus Besar Tabung Baitulmal Sarawak, Datuk Abang Muhammad Shibli, Abang Muhammad Naili. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Ya Datuk, bagaimana situasi COVID-19 di Sarawak sekarang mempengaruhi perkhidmatan TBS? Setakat ni alhamdulillah bilangan yang terbabi tidaklah begitu besar. Walaupun bagi kami sentiasa bersedia dengan segala sistem penyampaian kita agar dapat menyantuni mereka-mereka yang terkesan dan sebagainya lah. Itulah pendekatan kita pada masa ini. InsyaAllah. Dan Datuk, kita bercakap tentang program Kasih Kenyalang yang akan disiarkan Isnin ini ya, di TV Al-Hijrah, dan saya difahamkan ini adalah kali pertama Tabung Baitulmal Sarawak mencuba pendekatan ini. Jadi Datuk jelaskan faktor yang menggalakkan TBS mengambil pendekatan ini. Ya, alhamdulillah setelah kita memikirkan sebenarnya lebih daripada 2 tahun yang lalu lah. Lebih daripada 2 tahun yang lalu kita memikirkan bagaimana kita dapat menampakkan atau memasyarakatkan perkhidmatan kita atau apa yang telah kami lakukan. Maka kita tergerak hatilah setahun yang lalu sebelum COVID ni kita telah mengadakan satu perbincangan lah dengan salah satu TV Al-Hijrah bagaimana kita dapat mempamerkan perkhidmatan kita, sebab dalam hal zakat ni orang nak melihat apa yang telah kita lakukan, bagaimana kita menyalurkan wang-wang kutipan itu supaya ia dapat menepati matlamat dan kehendak syariah dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita tergerak hati untuk melihat inilah cara yang terbaik, biarlah ia menjadi satu catatan untuk diperhatikan. Ya. Ya, dan Datuk sebagai penerbit dan pengecara juga, saya alhamdulillah lah ya berpeluang mengenali TBS dan Sarawak selama 3 bulan untuk menerbitkan 13 episod Kasih Kenyalang. Dan dari pengamatan saya, TBS bukan sekadar menyantuni golongan asnaf, malah lebih dari itu. Dan tajuk Kasih Kenyalang itu sendiri sangat kena dan unik, seakan menggambarkan manfaat perkhidmatan TBS ni tidak terhad kepada umat Islam Sarawak maupun tidak terhad kepada rakyat Sarawak semata-mata. Boleh Datuk ulas? Ya, dalam menangani isu-isu kebajikan ini atau kita berhadapan dengan pihak-pihak yang terkesan atau orang-orang yang terkesan, maka pendekatan kita adalah atas dasar mankind lah.
peri kemanusiaan. Jadi secara kebiasaannya memang keutamaan kita fokuskan kepada umat Islam yang menghadapi masalah, tetapi kita sedia maklum kita berbilang bangsa, agama dan sebagainya, dan dalam keadaan kalau kita membantu sesiapa yang berdekatan dan sebagainya, kita bantu. Sebab inilah hasrat kita, kerana kita nak Rumah Sarawak ini dapat berperanan dalam erti kata memang untuk membantu umat Islam dan juga masyarakat yang setempat yang terbabit dalam apa-apa hal yang berkaitan. Dan dalam hal ini juga kami sentiasa ikan bahawa semua bantuan ini tepat pada masa orang yang memerlukan. Mungkin Cik Wan tahulah apabila berlaku kebakaran, apabila berlaku banjir dan sebagainya, memang kita antara agensi yang sentiasa ke hadapan dan kita mahu masyarakat berpuas hati dengan apa yang telah mereka sumbangkan untuk Baitul Mal, dan wang kita adalah wang sumbangan masyarakat, maka kita kembalikanlah kepada masyarakat perkhidmatan dan keperluan yang mereka kehendaki. Ya, dan akhir sekali, apa-apa yang Datuk harapkan daripada penonton, terutama penonton dari Sarawak? Ya, untuk episod Kasih Kenyalang tu dalam 13 episod yang telah kita lakukan memang sebelum Covid lagi, kita berharaplah khususnya masyarakat Islam Sarawak dapat menonton, kerana inilah realiti sebenarnya apa yang kami lakukan setiap hari. Ia bukan dikhususkan untuk tujuan episod itu saja, tapi itulah hakikat dan fakta yang kita lakukan setiap hari supaya ia menjadi catatan dalam pemikiran kita, dalam hati kita untuk terus membantu dan menolong kami. Baik, terima kasih banyak Datuk. Assalamualaikum. Sama-sama. Baik, itu tadi. Waalaikumsalam. Ya, Datuk Muhammad Shibli, Muhammad Naili dari TBS Sarawak, dan Kasih Kenyalang yang akan disiarkan bermula Isnin ini jam 9 malam di TV Al-Hijrah. Baik, laporan seterusnya, selepas pengasingan tahanan dilakukan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah bertanggungjawab untuk melakukan sanitasi awam di penjara Pokok Sena. Dan menurut penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM Kedah, penguasa kanan Bomba 1 Muhammadul Ehsan Muhammad Zain, sanitasi awam itu dilakukan membabitkan blok rotan, blok batik, bilik gerakan serta makmal. Operasi membabitkan 11 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pokok Sena yang dipantau Ketua BBP Pokok Sena Azrul Musa. Kawasan yang disanitasi membabitkan keluasan 10,400 kaki persegi yang menggunakan cecair bahan kimia iaitu sodium hypochlorite. Penjara Pokok Sena masih dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD membabitkan kaki tangan dan kuartus di situ yang bermula sejak 11 Oktober hingga 24 Oktober ini. Sementara itu, Bomba turut melaksanakan sanitasi awam di 2 buah sekolah di Pokok Sena yang ditutup sebelum ini berikutan penularan COVID-19. 2 sekolah terbabit adalah Sekolah Kebangsaan Bukit Pak Kiau dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Payung. Sanitasi dilakukan di kawasan seluruh bilik darjah, tandas, tangga dan makmal sekolah. Pelaksanaan operasi Warn and Sweep dipercayai mampu mencegah wabak COVID-19 dari terus menular, dan inisiatif itu dilakukan Polis Daerah Petaling Jaya dengan kehadiran anggota polis di suatu kawasan, terutamanya yang disenarai sebagai lokasi berisiko tinggi. Ketua Polis Petaling Jaya Assistant Commissioner Nick Ezani Muhammad Faisal berkata, operasi itu membabitkan pasukan polis, unit rondaan MPV dan URB yang meronda kawasan tumpuan orang ramai. Pendekatan nasihat akan diberikan terlebih dahulu kepada mereka yang didapati berhimpun atau gagal mematuhi SOP. Pasukan yang sama akan datang sekali lagi untuk memastikan tiada lagi kesalahan dilakukan. Jika masih berdegil, baru tindakan dikenakan termasuk kompaun RM1,000 kerana melanggar SOP PKPB. Kita dah identify hari-hari pun pihak IPD dan bersama PKD daerah, kita akan tengok kawasan mana yang ada peningkatan, kita akan tumpukan Warn and Sweep ni. Jadi kalau tengok
pada mata kasarnya di daerah Petaling Jaya, compliance level tu agak tinggi. Di mana macam saya katakan hari itu, trafik pun agak kurang compare dengan sebelum-sebelumnya, dan pergerakan di dalam shopping kompleks pun kurang. Dalam operasi itu, seramai 4 pegawai dan 32 anggota akan terlibat. Bagaimanapun, sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor sejak beberapa hari lalu, pihak polis mendapati kebanyakan penduduk di Petaling Jaya mematuhi arahan dikeluarkan, termasuk tidak berkumpul atau keluar tanpa alasan munasabah. Beliau berkata demikian selepas menyertai operasi Warn and Sweep yang dilaksanakan di sekitar Sungai Kayu Ara siang tadi. Sementara itu, berita Al-Hijrah ke pusat membeli belah wan utama di Petaling Jaya yang dibuka semula selepas seminggu ditutup ekoran terdapat kes positif COVID-19. Tinjauan mendapati operasi premis perniagaan dibuka seperti biasa. Petugas juga sudah memulakan khidmat masing-masing. Namun pusat beli belah itu agak lengang. Jumlah pengunjung tidak seperti sebelum ia ditutup minggu lalu. Ketika tinjauan dilakukan, hanya beberapa orang pengunjung datang membeli belah. Sebelum ini, 105 kes dilaporkan melibatkan kluster wan utama, 79 anggota keselamatan, 18 tukang pembersih dan 8 pekerja lain. Guru dipenggal papar karikatur Nabi. Polis Thailand menggunakan meriam air bagi menyuraikan ribuan tunjuk perasaan di Bangkok yang melanggar perintah darurat. Berdasarkan maklumat polis, 4 pegawai dan 11 penunjuk perasaan dilaporkan cedera dalam usaha polis menyuraikan peserta demonstrasi itu. Timbalan Komisioner Biro Polis Metropolitan Pia Tawichai mengesahkan sekurang-kurangnya 7 individu ditahan, namun enggan mengulas mengenai jumlah sebenar penunjuk perasaan yang berdemonstrasi. Dalam demonstrasi di pusat beli belah utama di bandaraya itu, dipercayai sekurang-kurangnya 3,000 penunjuk perasaan menghemburkan kata-kata kesat terhadap Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha menuntut pembebasan beberapa aktivis yang ditahan sebelum ini. Ratusan polis rusuhan bagaimanapun menuju ke arah penunjuk perasaan dan menuntut mereka supaya bersurai atau pihak berkuasa menggunakan meriam air untuk menamatkan demonstrasi itu. Penunjuk perasaan yang terdiri daripada beratus aktivis bertindak membuat sekatan di jalan meminta polis pulang sambil menyanyikan lagu kebangsaan Thailand. Polis kemudian melepaskan tembakan air memaksa penunjuk perasaan melindungi diri mereka dengan menggunakan payung. Penunjuk perasaan akhirnya terpaksa berundur, namun mereka melakukan ikrar untuk kembali di jalanan semula. Juru cakap polis, Kolonel Kisana Patanacharon menegaskan tindakan menggunakan meriam air terpaksa dilakukan berikutan penunjuk perasaan enggan mematuhi arahan supaya bersurai. Beliau berkata penggunaan air dicampur pewarna biru adalah bagi memudahkan usaha mengenal pasti penunjuk perasaan yang dikenakan tindakan undang-undang. Peguam Hak Asasi Manusia Thailand melaporkan seramai 65 aktivis ditahan sejak Selasa lalu, termasuk 9 pemimpin utama menyokong gerakan pro-demokrasi. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menolak untuk meletak jawatan ketika kerajaan pimpinannya bertungkus lumus menghentikan tunjuk perasaan oleh kumpulan pelajar di Bangkok. Polis menutup beberapa jalan utama di sekitar Bangkok dan meletakkan halangan untuk mengelak kemarahan penunjuk perasaan. Kumpulan pelajar terus berikrar untuk menyingkirkan Prayut daripada kerajaan serta menuntut pindahan perlembagaan Thailand dilakukan segera. Keadaan tegang itu juga menyaksikan banyak premis perniagaan termasuk pusat beli belah ditutup awal dan perkhidmatan pengangkutan awam dihentikan sementara waktu. Di Indonesia, seorang mahasiswa cedera akibat terkena tembakan semasa menyertai demonstrasi menolak pelaksanaan Rang Undang-Undang Cipta Kerja di Sulawesi Selatan. Mangsa Nur Syakban merupakan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakulti Undang-Undang Universiti Dayanu Ihsanuddin terkena tembakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bau-Bau.
Katanya kejadian tersebut berlaku selepas demonstrasi yang pada mulanya berjalan dengan tenang bertukar kecoh apabila dipercayai ada anggota keselamatan menyusup masuk ke dalam kumpulan penunjuk perasaan. Anggota keselamatan cuba meleraikan penunjuk perasaan dengan menggunakan peluru getah. Ketika mangsa berundur, dia terasa sakit pada lengannya sebelum menyedari itu adalah luka akibat terkena tembakan. Dalam pada itu, mahasiswa gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia wilayah Jabodetabek, Banten mula berkumpul di patung kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat bagi membantah RUU Cipta Kerja. Seorang peserta yang juga merupakan pemidato berkata tujuan perhimpunan tersebut bukan dibuat untuk merosakkan kemudahan awam, sebaliknya untuk merosakkan sistem oligarki elit parti. Sementara itu, Ketua Perhubungan Awam Polis Metro Jaya, Yusri Yunus memaklumkan sebanyak 8,000 anggota keselamatan yang terdiri daripada Tentera Nasional Indonesia TNI dan polis ditempatkan di kawasan tumpuan untuk mengawal keadaan. Di Perancis pula, seorang guru sejarah dipenggal lehernya di luar sebuah sekolah selepas dikatakan memaparkan imej karikatur Nabi Muhammad SAW di dalam kelas. Mangsa diserang lelaki yang belum dikenali identitinya dilaporkan mati di tempat kejadian. Namun suspek maut ditembak polis ketika cuba untuk menahannya. Difahamkan insiden berlaku selepas guru terbabit membincangkan mengenai Nabi Muhammad di dalam kelas. Kejadian berlaku sekitar jam 5 petang waktu tempatan di sebuah sekolah menengah di Conflans Saint-Honorin yang terletak di pinggir bandar iaitu kira-kira 30 km dari Paris. Presiden Perancis Emmanuel Macron yang melawat tempat kejadian berkata insiden terbabit diklasifikasi sebagai serangan pengganas. Itu sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih menonton. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.